Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dinowo Channel. Okay, so untuk hari ini kalau hampa tengok, apa yang saya akan kongsikan dengan hampa semua adalah berkaitan dengan motor S1MV F3i ni. Yang topik yang saya nak share hari ini adalah tentang beberapa kesalahan dalam modifikasi dan cara untuk kita atasi masalah tersebut. Kalau contoh hampa yang mungkin suka modified ataupun kacuk barang-barang dalam motor S1MV F3i ni, jadi ada setengah barang yang mungkin kalau hampa kacuk akan menimbulkan masalah pada motor ni, dan juga kalau hampa dah modi certain part dia akan ada masalah. Jadi hari ini saya akan kongsikan beberapa benda yang mungkin saya discover yang boleh saya kongsikan dengan hampa. Jom kita sama-sama tengok. Okey, so untuk hampa yang mungkin kaki modified sport rim, okey, macam yang saya buat ni, kalau hampa tengok saya dah tukarkan rim saya daripada mula. Dulu saya pakai rim Yamaha ataupun saya pakai rim LC5S, saya pakai rim 125, dan sekarang ni pun saya pakai rim yang jenis Yamaha juga, jenis pada Enkai ni. Okey, untuk siapa-siapa yang dah modi dia punya rim ataupun dah tukar lah rim kepada mana-mana rim PNP ataupun rim yang aftermarket seperti yang saya pakai ni, pasti hampa dah pernah tukar hampa punya speedo cable ni. Hampa takkan pakai lagi speedo cable yang standard. Okey, hampa takkan pakai yang VF3i standard sebab dia punya cable ni dengan dia punya speedo gear dah berubah untuk hampa yang pakai jenis Yamaha. Okey, kalau hampa yang pakai yang PNP punya, mungkin hampa akan pakai lagi dia punya speedo cable dan juga dia punya speedo gear yang asal daripada VF3i. Cuma speedo gear VF3i ni, masalah utama yang selalu jadi dekat dia adalah dia akan putih pada bahagian sini. Sebab kalau hampa tengok, hampa buka ada satu skru bahagian belakang ni, yang selalu putih adalah dekat bahagian hujung sini. Jadi hujung sini ni sebenarnya dia ayak dia boleh masuk. Jadi bila dia ada berkarat bahagian dalam ni, dia akan cepat reput dan dia akan cepat putih. Jadi untuk atasi masalah tu, hampa kena tutup dia punya kabel, dia punya getah ni betul-betul, dan hampa perlu seal bahagian hujung sini. Sama ada hampa nak pakai teflon ataupun hampa nak pakai apa-apa jenis tip, boleh. Sebab apa? Kita nak elakkan daripada ayak masuk daripada bahagian bawah tu. Itu untuk yang pakai dia punya speedo gear ataupun speedo cable dia yang jenis standard. Yang saya nak kongsi hari ni adalah hampa yang mungkin pakai jenis yang saya pakai ni. Okey, bila hampa dah pakai kabel yang jenis 125 ataupun jenis LC ni, dia punya kabel speedo bahagian dalam ni dia lebih kecil. Bila hampa nak pasang dekat bahagian atas, dekat bahagian meter ni, dia punya kabel ni kecil. Untuk bahagian bawah memang tak ada masalah sebab kita pakai satu set daripada 125 ataupun LC. Bagi hampa yang mungkin pakai yang jenis standard, hampa mungkin pernah tukar pakai EFI punya. EFI pun dia punya batang ataupun dia punya kabel bahagian dalam tu dia lebih kecil berbanding dengan yang standard. Okey, inilah masalah yang saya nak kongsi dengan hampa. Untuk hampa yang pernah modi, kalau hampa tak pernah buat lagi teknik ni, hampa kena buat. Sebab apa? Satu hari nanti hampa punya kabel bahagian atas yang dekat port bahagian meter ni, insya-Allah akan rosak kalau hampa pakai kabel jenis 125 ataupun hampa pakai kabel jenis EFI. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab saya dah kena, jadi saya nak kongsi dengan hampa. Okey, dekat bahagian atas ni dia ada satu port. Port tu hampa akan cucuk masuk dia punya kabel. Okey, kabel speedo hampa masuk ke bahagian dalam. Jadi bila hampa dah cucuk masuk kepada bahagian dalam tu, kabel yang kecil ni lama-lama dia akan pusing. Dia memang mula-mula pusing, dia fit lagi. Lama-lama dia akan pusing, dia akan makan trip bahagian dalam hampa punya port tadi. Dia akan mula hakis, dia akan jadi berkarat. Lama-lama dia akan jam pada bahagian dalam, ataupun bila dia dah makan banyak, kabel akan pusing, dia akan jadi bergetak. Bila bergetak, dia akan mula ada efek pada hampa punya bahagian rotation dalam dia punya gear tu, dekat hampa punya speeder sensor module tu, dia akan hit hampa punya sensor. Bila dia hit sensor tu, sensor akan mula jadi berabuk dan dia mula jadi terbakar. Bila dia berabuk, okey lagi, hampa mungkin boleh buka dan cuci. Tapi kalau dia dah terbakar, dia dah rosak sensor tu, hampa akan sakit kepala. Sebab apa? Meter akan tak berfungsi. Bila meter tak jalan, hampa selalu akan fikir yang kabel bawah ni putih ataupun gear dalam ni rosak. Sebenarnya yang ni senang nak settle. Yang susah nak settle adalah bahagian atas ni. Jadi saya dah baru ni saya ada guide seorang kawan kita berkenaan dengan meter ni juga. Dia pun alami masalah yang sama sebab dia pakai kabel EFI. So alhamdulillah masalah tu dah settle. Okey, untuk hampa yang tukar pakai kabel yang jenis 125 ataupun LC ni, sebaiknya hampa gunakan teflon, tape yang jenis hampa duk balut pipe tu. Hampa balut siap-siap hampa punya kabel bahagian dalam ni, hampa balut
dia punya kabel, kemudian baru hampa tolak masuk ke dalam bagi dia fit. Lama-lama dia mesti akan cantik, sebab apa, dia punya bahagian dalam tu dia fit masuk dan dia ada ikat dengan hampa punya teflon yang hampa bubuh tadi. Tapi kalau hampa tak bubuh teflon tadi, memang dia akan makan terus trip tu dan dia akan rosakkan hampa punya meter. Sebab bila dia rosak meter, yang kita bimbang adalah pada bahagian dia punya speedo sensor modul tu. Kalau dia terbakar yang tu, memang susah untuk hampa cari ganti. Sebaliknya hampa kena tukar seketui meter dengan harga 400.5. Okey, untuk hampa yang dah tukar, sebaiknya hampa buka balik, hampa pasanglah teflon kat bahagian atas tu, hampa bubuh masuk balik pakai teflon, insya-Allah dia akan selamat hampa punya meter. Dan juga hampa boleh continue pakai kabel yang jenis 125 ataupun LC macam yang saya pakai hari ni. Okey, so untuk masalah kedua yang selalunya berlaku pada orang yang turunkan fork, okey, untuk motosikal jenis VF3i ni, hampa akan turunkan fork. Ada dua condition yang saya selalu tengok orang buat. Yang pertamanya, bila depa turunkan fork, okey, kalau hampa tengok bahagian atas ni, dia ada dua skru atas dan bawah. Okey, kebanyakan yang saya tengok sebelum ni, mereka hanya buka bahagian atas, skru mereka tinggal, mereka tak bubuh balik skru bahagian atas. Dan yang kedua, ada yang bila dia modified, okay, dia akan pasang skru aftermarket, okay, dekat bahagian atas ni, saiz 13, dan bawah ni dia akan pakai balik kabel ataupun skru yang asal. Cuma problem dia apabila hampa tengok kabel bahagian belakang sini, ini adalah masalah utama yang duk jadi kat hampa apabila hampa turunkan fork. Hampa yang tak pasang balik skru bahagian atas, hampa tak ikat balik dia punya kabel, dia punya kabel brake ni, okey, hampa biarkan dia tergantung. Jadi bila hampa biarkan dia tergantung, kalau kita tengok pada bahagian sini, apa yang selalu akan jadi, kabel ni dia akan hit kita punya radiator masa hampa duk corner hampa punya, okey, handle. Jadi bila hampa pusing-pusing, dia akan kena pada bahagian radiator. Jadi kebanyakan yang tak pasang radiator cover ni, memang hampa punya radiator akan bocor disebabkan oleh kabel ni dia dah sentuh hampa punya radiator. Jadi dia bergesak, dia dah boleh menyebabkan hampa punya radiator tadi makan dan dia bocor pada bahagian sini. Itu dah terlambat untuk hampa rectify, sebab masalah ni kalau dia dah bocor, hampa kena gantilah seketui hampa punya radiator. Jadi untuk problem yang kecil macam ni, better kita solve cepat-cepat. Masalah kabel ni hampa tak boleh biar tergantung. Dan juga kalau ada setengah yang pasang kabel aftermarket yang lebih panjang, make sure kata hampa ikat betul-betul pada bahagian atas ni satu, dan hampa tambat pada bahagian bawah ni. Kalau hampa tengok ni, saya ambil dia punya bracket ni daripada bahagian sebelah kiri sebenarnya. Okay, saya pasang di sini untuk tambat dia punya kabel ni supaya dia tak lari ke belakang dan kena mana-mana bahagian pada kita punya cover radiator ataupun bahagian enjin kita, ataupun dia menyentuh pada bahagian cover set kita. Jadi yang ni adalah cara untuk kita buat lean untuk kita punya wire. Okey, jadi ini sangat-sangat penting. Kalau kabel atau wire ni sangat penting, kita tak mau bagi dia luka ataupun damage, hampa kena make sure kata kita ikat dia pada bahagian yang asal balik, ataupun hampa kena tengok dari sudut kemasan yang hampa nak buat untuk motor hampa. Okay, so untuk masalah ketiga yang selalu saya tengok orang banyak komplain adalah tentang kita punya disc brake ni ada bunyi pada bahagian belakang. Okay, jadi untuk bahagian depan dan juga bahagian belakang, saya dengar banyak orang komplain yang motor baru bila hampa beli, hampa akan dengar bunyi geseran pada hampa punya disc brake. Jadi hampa tak perlu risau tentang disc brake sebenarnya. Kalau untuk motor baru, dia punya alignment semua dia dah set cantik untuk kita. Jadi apa yang perlu hampa buat adalah hampa perlu tengok hampa punya brake pad. Jadi untuk brake pad standard, memang dia akan mengeluarkan bunyi sebab material dia tadi dia lebih kerah, ataupun material yang dia gunakan tu tak berapa cantik untuk hampa punya brake disc ni. Okay, jadi bila lama-lama hampa naik, habuk yang keluar daripada dia punya brake pad tadi, dia akan ada geseran dengan hampa punya brake disc. Dan bila hampa pusing motor ataupun hampa pusing tayar motor ni, dia akan ada bunyi krik. Jadi macam tu, hampa sembung ayak, dia hilang, betul tak? Jadi untuk cara solution yang permanent untuk hampa buat adalah hampa sebaiknya tukarlah brake pad bahagian depan dan belakang ni kepada brake pad yang lebih berkualiti lah. Okay, sama ada hampa nak pakai brake pad yang aftermarket yang mahal sikit, ataupun hampa nak cari jenis VF3i juga, ataupun jenama-jenama macam Tobaki ke Espada dan sebagainya, hampa boleh cari yang lebih berkualiti sikit untuk hampa pasang pada bahagian hampa punya caliper ni, untuk kebaikan kita dari segi kualiti braking system kita, dan juga dari segi menghindarkan bunyi pada bahagian disc hampa ni.
Problem yang seterusnya yang saya selalu tengok orang komen juga dalam mana-mana channel, sama ada dalam YouTube ke ataupun dalam Facebook, adalah tentang rantai kita cekang kendok, betul tak? Dia dah jadi macam lagu pula, cekang kendok. Okay, jadi kalau hampa tengok sini, problem ni memang semua motor akan ada. Tak kira hampa pakai motor yang mahal ke, motor yang murah ke. Apabila hampa dah tukar hampa punya sprocket ratio, okey, ataupun hampa tukar saiz sprocket depan dan belakang ni, dia dah tak match dengan yang standard, selalunya dia akan jadi alignment hampa punya rantai ni akan jadi problem dia apabila dia cekang dan dia jadi kendok. Cekang dan kendok ni dia akan berlaku apabila kedudukan kita punya sprocket, okey, dia duduk pada keadaan yang satu bahagiannya dia tinggi dan satu bahagian dia rendah, okey. Ataupun yang masalah kedua yang mungkin berlaku adalah apabila hampa punya rantai dengan hampa punya sprocket ni dia tak match dari segi dia punya fitting duduk kedudukan dia. Jadi nasihat saya selalunya kalau untuk hampa yang first time nak try sprocket ratio, hampa perlu cuba sebaik mungkin sprocket yang hampa rasa sesuai dengan kondisi hampa bawa motor. Selepas hampa dah dapat setting yang sesuai dengan sprocket ratio yang hampa nak, tak kira dia punya value tu genap atau ganjil, yang tu bukan satu problem untuk hampa ambil indikator sebagai masalah kepada hampa punya rantai, sebab rantai ni dia dah ada dia punya link dia. Jadi link ni memang dia tak akan ada masalah. Yang akan ada masalah apabila alignment kita punya antara sprocket depan dan sprocket belakang ni, sebab kita pasang manual, jadi kita tak tengok dia punya kedudukan rantai ni. Kalau kita tengok pada bahagian sini, sepatutnya kita kena ukur dia punya kedudukan kita punya sprocket depan dan belakang ni, dia kena selari. Itu memang memerlukan banyak benda teknikal yang kita kena buat. Tetapi sebaiknya kalau hampa yang dah tukar sprocket ratio ni, hampa sebaiknya kalau dah dapat setting yang sesuai, tukar terus satu set sprocket depan dan belakang dan juga rantai yang baru satu set. Itu lebih baik untuk masalah hampa nak atasi masalah sprocket cekang kendok ni, sebab dia lebih baik daripada hampa pakai sprocket baru, rantai lama dan juga sprocket depan yang lama. Jadi bunga ataupun gigi sprocket makan dah tak sama. Yang depan mungkin dah lebih makan sikit, yang belakang masih baru. Jadi kalau hampa tengok dia punya alignment, dia punya rantai pun dah jadi tak elok. Jadi bila lama-lama hampa pakai dia akan jadi masalah cekang kendok tadi. Dan hampa juga akan dapati masalah apabila hampa punya sprocket antara dua gigi depan dan belakang ni dia makan, dia akan sebabkan hampa punya rantai cepat putus. Okey, jadi untuk solutionnya sebaiknya hampa better tukar satu set apabila hampa dah dapat setting yang sesuai. Okey, so bahagian lah yang saya nak kongsikan dengan hampa adalah bahagian paling penting dalam motor kita, iaitu bahagian enjin. Okey, bahagian enjin, bahagian dalam enjin yang saya nak sentuh hari ini. Saya nak sentuh secara basic sebelum saya masuk dalam video yang lain. Saya akan cerita tentang detail berkenaan dengan kita punya sistem dalaman enjin ni, yang mana yang orang selalu duduk bincang lah ni adalah tentang primary gear. Okey, orang tukar primary gear dan juga orang tukar banyak sprocket depan saiz daripada 15 naik 16 kepada nak 15 turun kepada 14. Jadi yang saya nak nasihatkan hari ni, seboleh-bolehnya bahagian depan ni, okey, bahagian depan ni untuk motor yang standard, kalau boleh kita maintain daripada dalam enjin sampai ke bahagian sprocket hadapan bagi saya. Okey, sebab apa? Kalau hampa tengok dalam enjin ni, dia ada satu benda yang dipanggil crankshaft. Dekat situ dia ada primary gear untuk size standard untuk VF3i ni. Nanti saya akan kongsi dengan detail. Okey, dia ada dekat bahagian crankshaft, dia ada primary gear, dia akan deliver kepada kita punya clutch. Okey, dekat situ pun akan ada satu gigi yang hampa akan tengok bacaan dia dibahagikan dengan primary gear, dia akan dapat satu ratio. Kemudian dia akan transfer kepada kita punya setiap gigi gear kita, maksudnya kita ada gear 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Di situ juga ada bacaan ratio tertentu untuk setiap gear. Dia tak sama, okey. Jadi dalam dua konsep, satu dekat crankshaft dah ada primary gear, dekat primary gear untuk clutch juga ada, dan juga di setiap gear tadi dia ada dia punya ratio. Dua faktor dalam enjin tadi mempengaruhi hampa punya bacaan ratio pada hampa punya bahagian sprocket belakang dan juga bahagian depan ni. Okey, jadi kalau hampa tersalah tukar bacaan primary gear dengan enjin standard, mungkin dia dah ruinkan ataupun dia dah rosakkan kita punya sistem enjin, kita punya bacaan yang standard. Okey, jadi bila hampa tukar mungkin akan ada sikit lah, okey, masalah mungkin bunyi berdesing. Itu bukan masalah hampa tukar masalah ratio sebenarnya. Yang tu masalah mungkin dari segi fitting dia punya primary gear yang hampa pasang tu mungkin
ada sikit problem pada dia punya bahagian primary gear yang kita tukar. Tak kira jenama, saya tak boleh komen untuk video kali ni. Okay, cuma yang saya nak beritahu kali ni adalah untuk kita tukar dia punya ratio dalam primary gear ni kena hati-hati. Sebab apa? Kita tak boleh simply tukar macam tu saja tanpa dapat satu bacaan atau advice tentang ratio ni daripada orang yang mungkin lebih arif lah. Okay, jadi kalau hampa tengok, kalau kita dah tersilap tukar primary gear pada crankshaft ataupun bahagian mana-mana bahagian dalam kita punya enjin kita, takut-takut dia akan efek keseluruhan performance enjin dan juga dia susah nak dapatkan setting untuk top speed dan juga untuk pick up motor kita. Jadi bila kalau hampa tukar salah satu komponen dalam enjin, perlu tahu apakah modifikasi yang dah kita buat dalam enjin yang sampai perlu kita tukar kepada gear tertentu untuk bahagian dalam enjin kita. Sebab bila satu ratio berubah dalam kita punya enjin, dia akan efek pada bahagian sprocket di luar ni. Sebab sprocket di luar ni dia adalah final stage ratio yang kita perlu untuk tarik bahagian tayar supaya dia pusing. Jadi untuk bahagian dalam kita ada ratio untuk crankshaft dan juga kita punya clutch. Kemudian kita ada setiap gigi ratio untuk kita punya gear 1 sampai gear 6. Dua benda tu akan tarik kita punya, dia akan deliver dia punya power. Jadi yang benda-benda tadi dia kena kali, dia kena kali ratio yang pertama, kedua dan ketiga di luar ni akan dapat final punya ratio untuk setiap gear. Jadi kalau hampa tengok, sebab itulah pada gear 1 dia punya torque berbeza, gear 2 torque berbeza, gear 3 torque berbeza, dia akan deliver pada hampa punya RPM. Jadi kalau hampa tengok gear 1 pada RPM berapa, dia akan dapat maximum torque speed yang sekadar itu saja. Untuk gear paling tinggi, gear 6, ratio dia mesti paling rendah, dan sebab itulah pada gear 6 hampa tengok pada RPM yang dapat contoh lebih kurang 8000, torque speed dia lebih tinggi daripada gear 4, gear 3, gear 5, gear 1 dan sebagainya, sebabkan ratio dia lebih rendah. Jadi itulah sebabnya kalau kita tersalah tukar kita punya ratio pada bahagian dalam enjin, dia akan mempengaruhi kita punya setting pada bahagian luar. Dan juga pada bahagian luar ni dia akan ada elemen pula, dia akan consider tentang berat kita, dia akan consider tentang kita punya saiz tayar yang kita guna. Okey, ini semua ketinggian tayar belakang dan ketinggian tayar depan, dia mempengaruhi semua aspek tadi sebelum kita buat penukaran kepada kita punya bahagian dalaman enjin dan juga di bahagian depan ni. Jadi untuk saya lebih rekomenkan kepada hampa semua yang mana yang layan motor standard, bahagian enjin dan juga bahagian gear ataupun sprocket depan ni kita maintain yang asal. Jadi apa yang kita boleh ubah adalah kita main pada bahagian belakang saja untuk mengekalkan kita punya kondisi enjin, kita punya performance dan juga untuk stability kita punya enjin. Lama-lama enjin akan susah bunyi kasar dan juga dia akan still boleh lagi konsisten untuk hampa punya performance motor. Tapi kalau hampa tukar bahagian belakang, kita boleh corakkan motor kita dari segi permainan. Kita nak tukar gear ratio ataupun saiz gear kita punya sprocket bahagian belakang ni dan juga kita punya saiz tayar kita. Jadi ini adalah antara contoh penyelesaian yang mungkin boleh hampa tengok. Okey, untuk saya rekomenkan kepada anda maintain pada kita punya bahagian depan punya ratio, gigi gear dalam dan juga gigi sprocket luar bahagian depan ni jangan tukar lagi. Kita hanya main pada bahagian belakang, kecuali kalau dah lakukan modifikasi pada enjin, barulah hampa tukar ratio bahagian depan ni tadi. Okey, saya rasa sampai sini dulu perkongsian untuk kali ini. Saya harapkan 5 benda yang saya kongsikan dengan hampa dalam episod kali ini dapat bagi sikit pencerahan dan juga dapat bagi sikit info lah berkenaan dengan motor S1MV S3i ini. Sebab ini berdasarkan pengalaman saya dan juga bukanlah dia ni secara ilmiah kita kaji benda ni tak, tetapi dia berdasarkan pengalaman kita. Jadi untuk hampa yang mungkin ada pengalaman sebaliknya, hampa boleh kongsikan dengan kawan-kawan kita yang lain supaya mereka juga dapat atasi masalah yang berlaku pada motor masing-masing. Jadi ini adalah antara yang saya discover tentang motor saya ni, sebab saya dah buat modifikasi untuk hampa semua tengok dan juga sebagai pengalaman kita bersama. Jadi kalau apa yang saya dah alami mungkin saya boleh kongsikan dengan hampa. Jadi secara teori dan juga secara praktiknya, ini adalah benda-benda yang saya mampu kongsikan dengan hampa sebagai pengalaman yang akan membantu kita kalau kita ada masalah-masalah yang macam saya sebutkan tadi. Jadi sampai sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam Dinowo Channel. Assalamualaikum.